Ya. Ada tak kemungkinan huruf nun taukid ni yang tak bermula dengan tina? Tidak. Dia selalunya ada, tapi selalunya dia ada kemungkinan. Dia bukan dengan yang apa? 4 huruf tu. Kan Anita tu. Okey, Alif nun ta. kalau Ustaz tengok surah 65 Surah 65 ayat 1. Baik, surah 65 ayat yang pertama. Ya, termasuk at-talaq kan? Ya, betul. Okey, apa ni pertama ya A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Fatalliquhun dengan li'iddatihin ni macam fatalliqu itu mereka, maka ceraikanlah mereka. Okey. Ini yang li'iddatihin ni tak boleh iddah dia. Lain dia lain. Lagi satu 65 surah 65 au harikuhunna. Yang mana tu? Au farikuhunna ayat kedua. Ayat kedua Ustaz. Adakah dua ni huruf nun ni nun taukid Ustaz? Baik. Sebab dia pecah ke lain ya? Pertamanya bila kita bincang tentang nun taukid itu, Anita tak ada. dia kata nun taukid itu nun yang menunjuk kepada penegasan kan. Ya. Dan kita kata dia mesti nun ada syaddah dan dia berbaris atas. Dan dalam terjemahan kita katakan maksudnya apa? Sesungguhnya. Ada tak? Pasti. 2, 3. Pasti demi. Pasti. Benar-benar. Benar-benar. Gunakan nanti sungguh-sungguh. Sesungguhnya benar-benar. Tak kata sungguh. Sesungguhnya. Ini dalam terjemahan lah. Pasti benar-benar sungguh. Selalunya dalam terjemahan digunakan 3 perkataan ini. Baik. Maka dan kita juga diingatkan bahawa ada perkataan bukan saja nun taukid. Sebelum-sebelum ni pun kan waktu kita lalu pada sa kan kita sebutkan apa ada perkataan yang memang asal perkataan dia memang bermula dengan huruf sin. Kan? Maka begitu juga dengan nun taukid, ada memang di asal perkataan dia nun syaddah baris atas. Memang dia memang asal perkataan dia macam tu. Baik. Ada yang dah. Maka bila kita lihat pada nun, so sin baris atas dan juga nun dan juga huruf contoh yang lain sebelum ni kita katakan apa jua tanda yang kita beri itu adalah majoritinya begitu dalam Quran. Kan, tapi dia ada juga yang kemungkinan yang lain yang dia adalah perkara yang lain. Baik. Dan ini salah satu contoh dia. Bila kita jumpa nun syaddah baris atas, nun syaddah baris atas fatalliquhunna. Baik, li'iddatihinna pun kalau kita tak tahu maksud dia tapi kita tengok pada teks Arab dia sahaja, dia adalah nun taukid dan nun syaddah baris atas, la tukhrijuhunna sama, mim buyutihinna sama. Kesemuanya adalah nun syaddah bersabdu dan berbaris atas. Baik, kita dah jumpa tanda dia tu, dah jumpa. Baik, maka apa yang kita nak lakukan? So kita dah macam 50% pasti dah. Sebab tanda dia sama. Baki tu nak buat macam mana? Baki tu kita rujuk pada terjemahan. Lihat pada makna. Ada tak dalam terjemahan ataupun makna dia perkataan pasti, benar-benar ataupun sungguh? Kalau ada, maka betul kita terima. Inilah dia nun taukid. Kalau tak ada, kita hold dulu. Baik. Itu macam domain sikit. Fatalliquhunna ada tak dalam terjemahan dia? Ada. Fatalliquhunna. Maka ceraikanlah mereka. Maka ceraikanlah mereka. Tak ada perkataan pasti benar. Tak ada. Memang bila tak ada, kita hold dulu. Okey. Begitu juga li'iddatihinna, iddah
Apa? Itu Mereka. Ustaz, itu dia tak ada ni lah, dia tak jadi fi'il lah kan. Dia tak jadi kata suruh. Katakan kita tak tahulah idam mereka. So tak ada juga perkataan pasti benar semua kita la tukhrijuhunna. La tukhrijun. La tukhrijunna. Ta di depan tu. Baik, hunna perkataan na ni. Nah, tak ada. Ada tak perkataan? Tak ada perkataan pasti, demi, tak Kamu ada. Tak ada. mengusir mereka. So bila tak ada Kamu mengusir mereka. kita hold dulu. Kamu mengusir mereka. Okey. Baik, tapi ada ta di depan. Ada ta di depan dia tu. Itu yang jadi ni sikitlah. Okey. Rabbakum, ada yang perkataan boleh potong tak? Kum. Ada rabba. Kum boleh potong. Kum lain. Sebab apa? Kum ni kita dah belajar lah. Dhamir. Rabba tu Allah. Baik, hunna dia juga adalah dhamir. Sini So sebenarnya kita potong. Ada dhamir. Mereka sebenarnya. Dia ada kat situ. Tapi belum belajar kan? Tapi kita belum belajar. Sebab itu jangan confuse. Sebab itu saya pas. Sebab itu saya hanya sebutkan lihat pada terjemahan. Ada tak perkataan pasti, benar-benar atau sungguh? Kalau ada ambil, kalau tak ada tinggalkan dulu. Okey Ustaz. Ustaz, satu lagi yang saya temui ini, Ustaz tengok surah 64 atau Rabun, ayat yang ke-7. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'un. Latub'asunna, kamu benar-benar akan dibangkitkan. Itu ada. Betul. Ini ada. Ada sungguh. Ada kan? Ada benar-benar. Ada sungguh. Ada benar. Tapi yang lepas tu summa latunabba'unna, kamu akan diberitahu. So masih lagi perbuatan kan? Tapi kenapa dia tak qualify sebagai lain lah. Yang fi'il yang kita nak cari itu yang saya tengok. Pasal ataupun ta ada di depan juga yang ni, ta dua-dua ada ta, satu tak ada benar-benar, satu ada, satu tak ada. Tapi ada sungguh. Ya ada sungguh. Dia sama juga kategori dia. Sungguh, demi, benar, pasti. Ya, yang latub matu asun tu ada benar-benar. Ni yang latunabba'unna. Ada sungguh? Sungguh kamu akan diberitahukan. Sungguh. Oh, you punya saya punya terjemahan ada sungguh. Saya punya terjemahan pun ada sungguh. Patutlah. Mana kata ini boleh pakai lah ni. Kalau ikutnya. Ini fi'il lah kan? Ayat 7. Tak ada. Baik, terjemahan ayat dalam Quran saya. Terjemahan ayat dia. Ayat berapa? Ayat ke-7. Ayat ke-7 untuk latub'asunna dan juga latunabba'unna. Baik, terjemahan ayat ke-7 dalam Quran saya dia sama macam terjemahan dekat sini. Bahkan demi Tuhanmu, kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu kerjakan. Satu perkataan sungguh pun tak ada. Sama saya pun ada. Haji Yahya ada satu. Ini dan terjemahan dalam ni dan terjemahan ayat-ayat saya satu sungguh pun tak ada. Saya ada. Benar-benar ada. Baik. Susah juga Ustaz macam tu. Baik, tapi bila saya lihat pada terjemahan perkata, siapa asun dia tulis dua-dua sungguh ada. Sungguh kamu akan dibangkitkan. Ada dua-dua sungguh ada. Cuma kami akan diberitahukan. Kamu dibangkitkan. Saya satu je Ustaz. Benar-benar aja. Benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu semua akan diberitahu. Agaknya kesinambungan tu dia tak repeat benar-benar tu 2 kali ikut. Ya, betul. Itu yang tepatnya. Dia adalah terjemahan. Terjemahan dia nak bawakan perkara satu yang mudah. Ini yang buat kita confuse ni. Terjemah tak buat betul-betul. Terjemahan dia bawa makna umum. Kan sekarang kita nak pergi lebih detail sikit daripada terjemahan. So sebab tu kita boleh tahu dalam terjemahan tak ada dimasukkan. Tapi penting tak benda tu? Penting. Sebab benda tu menunjukkan penegasan. So benda tu penting sebenarnya. Betul. So dalam terjemahan tak diletakkan sebab dia nak biarkan ayat tu tak ada ulang sampai 2 kali. Soalnya kan bahasa Melayu kalau ada 2 perkara yang sama, dia akan sebut sekali je, dia tak sebut 2 kali. Dia hanya sebut sekali sahaja. Kan? Ali datang ke sekolah. Ali datang awal. Dia sebut Ali datang ke sekolah awal. Dia ulang sekali. Dia tak sebut Ali tu 2 kali. Dia tak ulang banyak kali. Dia sebut hanya sekali sahaja.
Yang satu buatlah Ali datang awal, Ali datang sekolah. Yang macam tu. Itu yang satunya kan. Tapi kalau ayat bila disambungkan, dia sebut Ali tu sekali sahaja. Atau Tak sebut dua kali. So yang ini pun sama dalam terjemahan. Tapi dalam terjemahan saya langsung perkataan sungguh pun tak ada. So memang saya ada. tak tepat lah kalau lihat pada terjemahan Kata ayat. adalah benar-benar dalam perkata terjemahan memang tak Kata ada. tu Ustaz. Ya, terjemahan Kata perkataan aja ada. ada. Saya Ya, perkata betul. ada sungguh-sungguh. Dua-dua ada sungguh. Betul. Terjemahan ayat saya tak ada, tapi terjemahan perkata dua-dua tu dia letak sungguh. Ada. Dua dia letak sungguh. Dua-dua letak. Terjemahan berkata. Maka kita dah pergi detail sikit, kita dah tak pergi pada terjemahan ayat, kita nak pergi pada terjemahan kata. Dia lebih detail sikit lah. So, kira Haji Yahya semua ni dah up sikit lah sebenarnya. So dah tak boleh guna Quran terjemahan biasa dah, kena guna Nak terjemahan cari perkata Ustaz. Perkata. Saya pakai perkata. Dan dalam perkata pula, pertamanya kita cari, tengok teks Arab dulu. Kan? Lepas tu baru tengok pada terjemahan. Tapi diakui memang akan ada kekeliruan dalam terjemahan tu lah. Dalam terjemahan akan ada. Tapi kebanyakannya Ustaz dia memang tak ulang. Kalau sungguh-sungguh benar-benar ni dia sekali kan aja. Ya. So jawapan dia fail lah Ustaz lah. Jawapan dia fail, betul. Dia memang fail. Jangan buat PL ya. Jawapan dia betul. Dia fail. Rasa ini memang PL betul lah. Zainal pandai buat conclusion. Ya, so betul ni adalah nun taukid. Taukid. Alhamdulillah. Okay. Saya punya dekat terjemahan pakai demi, tapi dekat perkata sungguh. Sama memang. Perkata kita boleh terima lah. Sebab kita dah pergi sekarang ni nak pergi bahagian perkataan bahasa Arab. Demi tu lagi kuat tu macam huruf sepah dah. Memang sungguh lah memang penegasan memang penegasan betul. Demi tu lagi kuat. Right. Tadi saya tengok yang pertama tu surah Talak. Surah Talak ialah kan mengenai wanita kan. So memang akan banyak domer yang itulah. Domer yang hunna, hinna, ini semua adalah ada domer tadi saya ada sebutkan juga tadi sebelum semua masuk. Perkataan hunna, hinna dan kunna dan juga tunna. Ini kita akan jumpa dalam Quran dan ini semua adalah domer. Tapi kenapa saya tak sebutkan? Sebab kita tak ambil domer yang ni. Dia tak banyak sangat digunakan. Hanya digunakan pada tempat tu bila tengah cerita tentang talak, digunakan kata ganti diri ni. Kan? Sebab tu saya tukarkan dengan saya sebut, rujuk pada terjemahan, lihat perkataan pasti benar-benar ataupun sungguh. Tapi inilah dia akan ada kunna, hinna, kunna dan juga tunna. Memang ada. Kunna dan hinna adalah banyaknya bila kita baca macam surah Talak tadi berkenaan dengan wanita akan banyak jumpa lah. Tapi dia adalah sebahagian daripada perkataan. Terima kasih Ustaz. Sorry ambil masa banyak. Tak apa. Ustaz, dia yang penting faham. Input saya boleh bagi sebanyak-banyak input. Kita boleh dapat banyak input, cuma kefahaman tu yang kita nak. Input boleh banyak ambil, tapi faham tu yang penting. Kan? Kita tak nak input banyak tapi kita tak faham kan. Biar input sikit tapi boleh faham. Dan para sahabat macam itulah. Sekali belajar 10 ayat je, bukan banyak pun. 10 je ayat. Tapi sampai faham, bukan faham sampai dah amal. Baru alih 10 ayat yang lain. Tak banyak pun. Dia penting kefahaman. Itu yang penting. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Baik, silakan. Nun tu bersyaddah. Sebab kalau ikutkan dari segi domir, nun memang maknanya mereka kan. Jadi bila syaddah tu dia kira macam double lah. Oh tak, untuk dhamir memang kata ganti dia memang nun itu bersyaddah. Dia ha tu termasuk sekali, hunna dan juga hinna, dia sekali. Dia memang asal perkataan dia dan memang ada syaddah begitu. Kalau kita nak asingkan dia akan jadi kalau nak asingkan dia jadi hunana lah, boleh lah. Tapi tak diketahui lah perkataan hunana tu, diketahui adalah hunna. Okay, terima kasih. Baik. Ni bila asal perkataan yang tidak guna, nanti bila nak start cari dia punya root word dia, kita akan guna dan dia penting untuk kita tahu makna ekstra perkataan tersebut. Ya saya. Untuk yang beginner tu saya rasa Ustaz kena explain kan kunna apa tu biar reflect balik lah apa makna dia.
Domir dia tu lah. Ah. Jadi diorang faham lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Datin. Baru nak sempat nak masuk. Baik, ahlan. Baik, kiranya yang tadi, yang 4 tadi saya tulis tu, hunna, hinna, itu semua, itu je, simple je. Itu semua adalah domir. Kan? Dia adalah domir untuk... Ustaz dah explain Ustaz. Ni, nota yang hunna ni, kalau kita tengok dulu Ustaz bagi kata 14 domir, kita cuma gunakan 8 yang popular. Ya, betul. Betul. Yang tu memang ada hunna, ada hi. Ya, betul. Yang ni yang bersambung. Apa bezanya hunna, hinna, kunna, tunna tu? Dalam 14 yang asalnya, memang yang dalam 14 tu adalah semua ni masuk. Cuma sebab kita ambil hanya 8 sahaja yang kerap digunakan, jadi ini tak masuk lah. Sebab sebab dia tak banyak sangat penggunaan dia. Tak banyak penggunaan dia. Tapi jangan bimbang, 5 tanda yang kita pelajari ni, dia ada 5 tanda awal sahaja. Bila kita masuk nanti lebih detail, kita kenal bentuk fi'il madhi, kita kenal bentuk fi'il mudhari', kita akan lebih mudah untuk cam. Kan kita insya-Allah dah tak keliru dah dengan hunna, hinna ni. Mungkin kita tak perlu pun nak tengok nun taukid tu. Nun taukid tu mungkin kita tak perlu pun untuk tengok. Kita dah boleh tahu dah dia adalah fi'il. Kan, sebab dia ada tanda-tanda lain yang akan kita lihat insya-Allah. Okey. Kunna dan juga antunna, saya terangkan dia adalah untuk kamu, tapi merujuk kepada feminine. Kunna dan juga hinna, dia mereka dan juga merujuk kepada feminine, ramai. Semua ni bentuk yang ramai. Kan? Bukan dia Ustaz. Bukan. Mereka. Ya huma hunna. So ni anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. So kamu ramai, 3 orang dan ke atas. Mereka semua wanita. So mereka pun salah ramai kan, mereka yang ramai lah. So semua ni tanda untuk wanita, feminin, dan merujuk kepada ramai, bilangan yang ramai. So penggunaan ni dalam Quran dia banyak digunakan bila cerita tentang wanita lah. Terutamanya cerita tentang talak. Dalam surah Al-Baqarah pun cerita tentang talak, dalam surah At-Talaq pun memang cerita tentang talak. Surah Yusuf ada? Surah Yusuf ada tak? Dengan surah Maryam. Surah Yusuf ada. Kita ke yang wanita-wanita yang pegang pisau tu. Ada ceritakan. Beberapa lah. Penggunaan dia tak berapa banyak sangat. Okay, baik. Surah Taubah mungkin ada kot. Taubah tak pasti. Tak berapa banyak lah. Ayat yang berderet banyak itu je. Banyak kat Al-Baqarah, dekat surah An-Nisa dengan surah At-Talaq. Lain tu adalah satu. Tak berapa banyak. Baik. Jenis fi'il ataupun kata kerja itu ada 3, madhi, mudhari' dan juga amar. Kita akan lihat dulu pada bahagian madhi dan juga mudhari' nanti sama kita akan masukkan hanya pada 8 sahaja kata ganti diri ataupun dhamir. Sama, 8 yang kita belajar dhamir pada bahagian isim, itu juga 8 dhamir yang kita akan gunakan untuk fi'il madhi dan juga mudhari'. Kita guna 8 sebab 8 ini yang kerap kita jumpa dalam Al-Quran. Baik. Fi'il madhi maksudnya ialah kata kerja kala lampau ataupun kita sebut sebagai past tense. Kala lepas, past tense. Past tense. Sebut sebagai past tense. Sekejap Ustaz. Ya. Baik. Kata kerja. Kata kerja kala lampau kan. Saya letakkan bahasa Melayu kala lampau lah, tapi soalnya kita guna past tense je lah. Yang mudah untuk kita ingat mana-mana je. Kala lampau. Bila mudhari' dia jadi kala kini. Kan? Kala depan. Dia guna kala. Kala tu menunjukkan masa lah. Okey, tak.
Baik, pertama kita nak masukkan pada ke-88 ini. So, huwa, hum, hiya, anta, antum, anti, ana, nahnu. Kita akan masukkan pada fi'il mudhari'. So, bentuk perkataan dia akan berubah lah bila masuk pada ke-88 ini. Dan dia ada tanda dia yang boleh kita nak kenal, insya-Allah. Baik, yang pertama, fi'il madhi kita nak masukkan pada huwa. Pada huwa. Baik. Nanti sepanjang ni akan nampak saya gunakan perkataan fa'ala. Baik. Kenapa saya gunakan perkataan fa'ala? Fa'ala ini adalah kata dasar ataupun root word dalam bahasa Arab, itu memang 3 huruf. Dan sebab kita tengah cerita tentang fi'il ataupun kata kerja, so kita gunalah root word dia adalah fa'ala. Fa'ala. So ni dia punya root word dia ataupun kata dasar dia. So dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab, apa jua perkataan kan, baik isim pun ataupun baik fi'il, dia akan kembali kepada 3 huruf. Dia akan kembali kepada 3 huruf. Kan, cuma biasalah adalah juga perkataannya root word dia memang 2 huruf je. Kan, contohnya huruf jar. Kan, huruf jar min. Dia memang root word dia 2 huruf je lah, dia bukan 3. Tapi itu bukan pada bahagian isim lah, tapi isim dan juga fi'il itu secara umumnya dia akan kembali kepada root word dia 3 huruf. Kata dasar dia 3. Baik. Kata dasar yang kita akan gunakan ialah fa, ain dan juga lam. Kan, nanti akan biasa dengar perkataan ini. Baik. Fi'il madhi bila dimasukkan pada huwa, maka dia akan jadi fa'al. Apakah tanda dia? Tanda dia perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir berbaris atas. So, perkataan dia 3 huruf. Fa, ain dan juga lam. Huruf awal dia iaitu fa dan juga huruf akhir dia iaitu lam berbaris atas. So, pertamanya apa? Dia perkataan tu mesti 3 huruf. Kemudian yang kedua, huruf awal dan huruf akhir berbaris atas. So itu tanda dia untuk fi'il madhi yang masuk kepada huwa. Menunjuk kepada maskulin. Baik. Kita lihat pada contoh. Baik. Huruf tengah mesti berbaris atas, tak apa. Baik, untuk catatan saya letakkan kat sini huruf tengah mesti berbaris atas. Ini untuk permulaan. Untuk permulaan, untuk nak mudahkan kita cari perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir berbaris atas. Dan huruf tengah pun kita cari yang berbaris atas. Untuk permulaan. Untuk kita nak kecilkan kita punya skop tu. Kan, nak kecilkan kita punya skop. Baik, contohnya perkataan firman Allah khatamallahu ala qulubihim. So nak lihat pada perkataan khatama. So khatama berapa huruf? 3. Khatama dia ada 3 huruf. Dia ada huruf kha 1, huruf ta 2 dan juga huruf mim 3. So perkataan 3 huruf cukup dah. Huruf awal dan akhir berbaris atas. So, huruf awal dia adalah kha, baris atas, betul. Huruf akhir dia adalah mim, mim berbaris atas. Maka betul. Maka ini adalah apa? Ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Merujuk kepada siapa? Merujuk kepada huwa. Baik. Baris. Untuk permulaan ini, kalau kita cuma tahu ini adalah fi'il madhi, Ustaz. Saya tak tahulah dia huwa ke hiya ke, saya keliru. Tapi saya tahu dia fi'il madhi. Tanda dia 3 huruf. Huruf awal dan akhir baris atas. Kita tahu dia fi'il madhi itu pun dah memadai. Kita tahu dia fi'il madhi itu pun sudah memadai. Kita tak ingat dia huwa, hum, hiya. Mana kita tak ingat dhamir dia apa, kita tak ingat.
Tak apa. Untuk permulaan ni tak, kita tahu dia fi'il madhi cukup dah. Sebab kita nak tahu sekarang apa perkataan tu dia isim ke fi'il ataupun harf. Itu je kita nak tahu. So bila kita tahu dia fi'il, kita tahu fi'il madhi, selesai. Kita tak ingat dhamir dia apa, tidak ada masalah. Baik. Terusnya, okey baik. Kalau kita lihat pada terjemahan ini, saya hijaukan telah oleh ia. Kan ini terjemahan dia telah oleh ia. Ini yang saya bawakan dalam kaedah terjemahan. So perkataan yang bila kita jumpa dia 3 huruf, huruf awal dan akhir dia berbaris atas. So dalam terjemahan mesti ada perkataan telah dan juga oleh dia. Ustaz, yang telah, M dalam kandungan tu apa Ustaz? M menunjukkan maskulin. Oh, maskulin. Telah ini menunjukkan dia adalah past tense. Ia ini menunjukkan dhamir dia adalah huwa. Dan huwa ni merujuk kepada mim pula. M dia adalah maskulin. Okay, maskulin. So bila kita terjemahkan dengan terjemahan macam ni, telah oleh ia. So kita tahu dah, oh telah dia adalah tense. Ia tu merujuk kepada huwa. Baik, kalau kita nak terjemahkan ia telah, boleh tak? Boleh je, tidak ada masalah. Boleh juga, tidak ada masalah. Tapi kenapa saya letakkan telah oleh ia? Terjemahan tu saya letakkan telah oleh ia. Sebab nanti bila kita nak bagi pada peringkat yang seterusnya, kan, kita nak masuk pada bahagian nahu contohnya, kita nak tahu tentang pelaku, kan, siapa yang buat, apa yang dibuat. So terjemahan ini akan membantu kita. Bentuk terjemahannya ini akan bantu kita nanti bila kita nak masuk pada bahagian yang seterusnya. So kita boleh guna yang ini, telah oleh ia. Nak guna ia telah pun boleh, tidak ada masalah. Dan dalam Quran memang digunakan ia telah. Sebab lebih mudah lah, lebih mudah. Telah oleh ia ni dia macam susah sikit lah. Tapi saya selalu tekankan terjemahan yang ini sebab nanti akan bantu untuk peringkat yang seterusnya. Peringkat seterusnya kita akan jadi lebih mudah. Baik, sebab itu dalam terjemahan Khatamah ni, telah oleh ia saya letak hijau. Maksud dia mesti ada dalam terjemahan tu. Kita dah tahu dah. Kita nampak je perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir. Kita tak tahu maksud khatamah tu apa. Tapi kita tahu dalam terjemahan mesti ada telah, menunjukkan dia adalah past tense. Oleh ia ni menunjukkan dhamir dia, merujuk kepada dhamir. Itu mesti ada. Makna perkataan tu tak tahu apa. Itu lihat pada terjemahan lah. Lihat pada kamus itu terjemahan. So khatamah maksud dia mengunci mati. So terjemahan dia jadi telah mengunci mati oleh ia. Ustaz. Ya saya. Kalau ikut rule dia, madi asal ni memang untuk huwa lah kan? Betul. Memang dia asal untuk huwa. Dia seorang lelaki. Ya. Ustaz, dalam Quran saya ni, khatamah tu, Allah telah mengunci. Betul. So mana oleh ia tu tak. Khatamallahu, kan. Dalam terjemahan tulis telah mengunci. Allah telah mengunci. Allah telah mengunci. Telah tu adalah. Allah telah. Wah, tu Allah tu lah. Oh, Allah tu. So telah ada, telah pun ada, mengunci ada, yang tak ada adalah ia. So yang dalam ni adalah Allah. So ia terletak kat sini lah. Kalau maknanya ia telah mengunci. Kenapa ia tu tak ada? Sebab dia pakai nama ayat terjemahan lah, dia nak mudahkan kita nak tahu. So perkara ini nanti akan digunakan nanti bila kita nak tahu siapakah pelaku dia dan apa yang dia buat. Kan nanti bila kita masuk bahagian nahu nanti, kita nak tahu siapa yang buat, siapa yang berkata, kita akan guna. So bila kita baca khatamah, kita akan terjemahan dia telah mengunci oleh ia. So kita tahu ia tu siapa yang berkata, siapa yang mengunci, ia tu siapa. So selepas tu kita jumpa Allahu. Oh, Allah yang kunci. Dia akan jadi macam tu lah. So oleh tu menunjukkan pembuat. Pembuat dia adalah ia, huwa. So kita cari lepas tu siapa. Dah jadi hu dah. Jadi hu tu lah dia. Huwa tu. Kan. Huwa tu merujuk kepada Allah. So nanti bila kita masuk bahagian nahu, dia akan membantu kita. Sebab yang ni mudah.
khatamallah, terus dia sebut pembuat tu dekat situ selepas daripada perkataan ni. Ada yang ayat dia punya pembuat tu nun kat depan. Baru dia jumpa Allahu kat situ. Jauh ke depan. So kita tak tahu siapa. So cara nak mudahkan kita tahu dalam terjemahan tu ada oleh. So mesti ada pembuat dia siapa. So dalam tu ceklah pembuat dia siapa. Tapi kita tahu pembuat dia adalah huwa. Mesti seorang, mesti satu je. Bukan jamak, bukan ramai. Kan bukan dua, bukan tiga. Dia mesti satu je. So nanti akan mudahkan kita nanti bila nak faham ayat tersebut. Nanti kita akan guna nantilah. Bila di hadapan dah peringkat seterusnya kita akan guna insya-Allah. Dan dia akan sangat membantu dan memudahkan kita nanti di hari kemudian. Baik. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Ja'ala perkataan 3 huruf, jim 1, ain 2, lam 3. Perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir berbaris atas. So jim huruf awal baris atas, lam pun huruf awal baris atas. Maka kita tahu ini adalah fi'il. Kan? Fi'il apa? Fi'il madhi. Tahu sampai situ cukup dah. Cukup dah. Ekstranya kita tahu apa? Kita tahu dalam ja'ala ini ada dhamir merujuk kepada huwa. Allah juga lah ni sebab dia jadikanlah. Ini ekstra lah. Ini adalah tambahan ekstra. Kalau kita tahu dia adalah huwa merujuk kepada dia seorang ataupun satu, ekstra. Tapi kita tahu dia adalah fi'il madhi, sampai situ je tahu. Cantik dah. Sampai dah kita punya tujuan tu. Kan? Nak tahu dia adalah fi'il madhi. Baik. Kenapa kita paling tidak nak kena tahu sampai dia fi'il madhi? Sebab nanti ada perbezaan. Bila kita tahu perkataan ini fi'il madhi, apa beza dia? Kalau perkataan ni dia adalah fi'il mudhari', kan? Apa beza dia dari sudut pemahaman ayat tersebut? Baik, huwallazi khalaqa lakum, perkataan khalaqa. Kha 1, lam 2, qa 3. So perkataan 3 huruf. Cantik. Huruf awal dan akhir berbaris atas. So huruf awal dia adalah kha berbaris atas, betul. Huruf terakhir dia qaf berbaris atas, juga betul. Maka khalaqa dia adalah fi'il madhi. Tahu sampai sini cukup. Ekstranya kita tahu dalam tu ada dhamir ataupun kata ganti diri merujuk kepada huwa. Jadi ustaz ya. Kita boleh ambil makna dia tiap-tiap kali yang ada 3 baris atas tu mesti ada huwa dalam dia. Ada pembuat. Betul. Jadi kita ambil semua macam ja'ala, fa'ala, khatama kan. Betul. Dalam tu mesti ada pembuat dia, pembuat huwa. Seorang. Yang fa'il Ya, betul. Fa'il. Ya. Baik. Okey, terima kasih Ustaz. Contoh lain kita lihat. Firman Allah, faman tabi'a hudaya. Faman tabi'a hudaya. So perkataan 3 huruf, ta 1, ba 2, ain 3. So huruf awal dan akhir baris atas, ta baris atas, ain baris atas. Maka kita tahu tabi'a ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Tanda dia perkataan 3 huruf, huruf awal dan baris atas. Tahu sampai sini, selesai kerja kita. Ekstranya kita tahu dalam tu ada dhamir ataupun kata ganti diri merujuk kepada huwa. Wa amila salihah. Perkataan amila, ain 1, mim 2, lam 3. Huruf awal dan akhir berbaris atas. Ain huruf awal berbaris atas, lam huruf akhir berbaris atas. Maka amila ini adalah fi'il madhi. Selesai. Wa idh qala Musa. Perkataan qala. Qaf 1, alif 2, lam 3 baris atas. Huruf awal dan akhir baris atas. Qaf huruf awal dia berbaris atas, lam huruf akhir juga berbaris atas. Maka qala ia adalah fi'il madhi. Selesai.
Wa inna insya'allahu. Perkataan sya'a. Sya'a, shin satu huruf pertama, alif huruf kedua, hamzah huruf yang ketiga. Huruf awal dan akhir baris atas, shin huruf awal baris atas, hamzah huruf akhir baris atas. Maka sya'a ini adalah fi'il madhi. Tahu sampai situ? Selesai. So lepas Tak sya'a apa maksud dia Ustaz? Nak cari tak sempat. Sya'a InsyaAllah. InsyaAllah. Telah menghendaki oleh ia. Ia tu siapa? Allah Ta'ala. Tapi kita konteks kita selalu kita kata insya-Allah. Datang ke tidak kita kata insya-Allah sebelum lagi berlaku. Baik. Perkataan tu kita belum buat. Tapi yang kat sini wa inna insya-Allah. Baik, insya-Allah. Terjemahan dia telah menghendaki oleh ia. Pertama kita belum lagi buat kan. Tapi bentuk ni fi'il madhi past time macam dah buat. So perbuatan yang belum kita buat itu telah tertulis di sisi Allah. Allah dah tahu kita akan buat ataupun tidak buat. So Allah dah tahu dia hendak tak kita buat sesuatu perkara tu ataupun tidak. So rujuk pada Allah lah ni yang ni pasti. So pengetahuan dia untuk betul. So bila kita sebut satu perkara yang kita nak buat tapi kita kata insya-Allah, dia satu bentuk pertama pergantungan kita kepada Allah, yang kedua pengiktirafan kita terhadap ilmu Allah. Kita iktir bahawa Allah ni tahu. Nanti kita ni boleh buat ke tak boleh buat, akan buat ataupun tidak. Maknanya Ustaz, ni setiap kali kita cakap tu insya-Allah tu maknanya Allah dah tulis dah sama ada engkau pergi ke tidak, aku hendak macam ni. Maksudnya Allah dah tahu dah kita akan buat ataupun tidak. Ya betul. Allah dah tahu dah kita akan buat ataupun tidak. Nanti dalam bahagian tadabbur pun nanti kita akan lihat bentuk fi'il madhi ini apa kesan dia pada pemahaman ayat. Baik, so boleh sebut insya-Allah dah boleh tahu dah. Sya'a tu fi'il madhi kan. Perkataan 3 huruf. Huruf pertama dan akhir berbaris atas. Dah tahu dah. Boleh sebut insya-Allah je setiap kali sebut tu boleh ulang kaji dah fi'il madhi kita. Baik, contoh kita lihat pada surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-60. Allah berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qirata wal khanazira wa 'abada ula tasharu man kana adallu an sawa'is sabil." Baik. Boleh kongsikan daripada mula ni apa perkataan yang pertama yang boleh kita ambil? Bishar. Zalika. Zalika ada berapa huruf? 4. 1, 2, 3, 4. So 4 huruf kita biar dulu. Indah 3 huruf. 1, 2, 3. Tapi bawah baris bawah. Alamak, tapi baris bawah tak boleh juga. Indah di sisi kot. Ja'ala. Ghadiba. Baik, berapa huruf? Rin 1, Dha 2, 3. Huruf awal dan akhir berbaris atas. So cantik. Ghadiba ini adalah fi'il madhi. Tahu dari situ? Cantik. Ja'ala. Baik, lagi? Ja'ala. Jim 1, Ain 2, Lam 3. Cukup. Telah menjadikan dan akhir berbaris atas. Maka ja'ala adalah isim fi'il harf fi'il madhi. Dia adalah fi'il. Fi'il pula fi'il madhi. Baik, dah bertambah. Dulu tahu fi'il je, ni tahu. Abadah. Baik, seterusnya abadah. Baik, abadah. 1, 2, 3. Baik. Perkataan 3 huruf, huruf awal semuanya berbaris atas dan akhir berbaris atas. Maka abadah adalah fi'il madhi dan penyembah. At-taghut ulaika syarrun makanan. Ini makanan boleh? Tak boleh. Tak boleh. Itu isim. Dia tanwin isim. Baik.
Wa adallu. 3 huruf. 1, 2, 3. Baguslah Nuria. Motivate. Laju je boleh tahu kan. Itu dah senang kan? Isim okey. Wa adallu. Perkataan 3 huruf. Tu tak ada bagi atas tu. Bagi atas. Tak ada bagi atas. Huruf awal betul bagi atas tapi hujung tu bukan bagi atas. Depan. Baik, Ansawa Isabi. Baik, ada lagi? Tak ada. Tak ada, pasti? Sikitnya PL dia. Tak ada. Baik. Perkataan la'anahullah. Yes. Tapi ada who tu, ada bagi Who ada depan. Oh, who tu down domir. La'ana betul tak? Baik, so boleh potong. La'ana boleh kot. So kita potong dulu. La'ana potong fu. Potong who je, potong who. Potong who. Lam 1, ain 2, nun. Potong who. La'ana apa maksud dia? Perkataan 3 huruf. Dia telah melaknat. Dia telah melaknat. Laknat dia. Laknat. La'ana, ini adalah fi'il Mati. Maksudnya telah melaknat oleh ia. Ia tu siapa? Kita tahu mesti ada orang yang melaknat. Siapa? Carilah dalam ayat itu siapa yang laknat. Allah yang melaknat. Kan? Tapi kita tahu ada ia tu, kita tahu mesti ada orang yang melaknat dia. Siapa? Cari dalam tu. Baik. Ada lagi tak? Tak ada. Okey. Senang ni kan? Senang. Ustaz lagi senang. Senang. Baik, seterusnya surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 33 ayat 34. Ar-Rahman. 7. 33 ayat 34. Baik. Qul innama ada lagi? Harrama Rabbiya. Harama. Baik, ha 1. Tapi harama macam 2, mim 3. Baik. Untuk permulaan ini, huruf yang ada sabdu, kita ambil je dulu, kita kira dia sebagai satu huruf je. Dia huruf tengah, satu huruf tu je. Mudah. Kita nak kira perkataan 3 huruf. Harrama. Huruf awal dan akhir berbaris atas. Maka harrama ini adalah fi'il madhi. Baik, Rabbiyah. Zahara. Rabbiyah boleh. Ya. Rabbiyah boleh. Boleh. Tuhanku. Nama tu. Dia nama. Dia isim Ustaz. Isim. Bukan. Ini bukan. Sebab bukan isim. Dia ya tu kita ini. Macam ni boleh potong. Jadi 2 je huruf tu. Kita potong ya tu. Jadi 2 huruf tu. So tinggallah Robbi tu 2 perkataan je. Ya. Kenapa potong ya tu apa? Dia tu aku. Saya aku. Robbi Tuhanku. Asal dia Robbi. Tapi kenapa dia pada atas? Sebab dia nak sambung dengan alif lam. Rabbiyal. Asal dia adalah Robbi. Tapi kalau pakai dua sebab kalau pakai sabdu dia tu boleh kan? Tak boleh juga, dia isim. Tak boleh. Isim. Dia tetap isim sebab dia baris bawah. Zahara tu ya, Zahara. Kan? Kenapa Ustaz sebut? Saja nak bagi keliru. Kalau mula-mula baru nak Adam, bagi lagi pening. Baik. Al-fawahisha ma zahara minha wa Zahara. Dia telah nampak. 1, ha 2, ra 3. Perkataan 3 huruf awal dan akhir berbaris baris atas. Maka zahara ini adalah fi'il madi. Kita jumpa satu perkataan, ulang semua tanda-tanda tu supaya apa? Supaya kita ingat. Baik, ada lagi seterusnya minha batona. Baik, berapa huruf? Ba 1, 3, ta 2, nun 3. So perkataan semua baris atas. Huruf awal baton dan akhir berbaris atas. Maka batona dia adalah fi'il madi. Dia telah tersembunyi. Baik. Tahu sampai sini selesai dah. Cukup dah. Tahu Isra dalam tu ada dhamir merujuk kepada huwa. Baik,
Wal bagya. Ba satu. Apa Ustaz tak faham? Tak faham Ustaz cakap tadi. Apa? Dalam tu ada domir. Dia ada domain. Oh, tahu dia adalah fi'il madhi dah selesai dah cukup dah. Cuma ekstranya kita tahu dalam perkataan batona ini ada domir ataupun kata ganti diri. Dia. Huwa. Understood ya? Macam dah. Betul, memang confirm dalam tu ada domir merujuk kepada huwa. Domir tersembunyi. Maksud dia batona ni adalah fi'il lah, itu kata kerja kan, perbuatan. So batona apa yang ia sembunyikan kan, maksudnya mesti ada orang yang menyembunyikan tu. Orang tu adalah huwa lah, ia orang yang pelakunya. Tapi tak payah sebut lah. Tak payah sebut, kita tahu dia sampai fi'il madhi dulu dah okey. Ekstranya kita tahu dalam tu ada domir merujuk kepada huwa, tu ekstra. Okey. Kalau kita tahu sampai fi'il madhi dah cukup cantik dah. Ustaz. Ya saya. Ya Haji Saiz. Saya ada satu lagi short form kalau kita nak pakai ni Ustaz. Jangan confuse jangan confuse. DYM Ustaz. Apa dia? DYM. DYM. D ke Duri yang maha mulia. DIY ke apa? DYM lah. Delta DYM. Domain yang melekat. DYM. Yang maha mulia. DYM. Dia Haji Saiz ada je nanti dia punya bantuan-bantuan. DYM. Domain yang melekat. Domain yang melekat. I see. Domain yang melekat. Domain dalam tu ada domain. Domain tersembunyi. Domain tersembunyi. Domain yang melekat. DYM. Bagus juga Haji Saiz. Haji Saiz ni dia buat PhD dah. Dia buat PhD, kita buat diploma je. PhD untuk short form. Baru SPM ni. Kita buat SPM je. DYM, domir yang melekat. Ada yang guna domir yang tersembunyi kan, mana-mana pun boleh. Okey. So dalam tu ada domir yang melekat, ada tersembunyi. DYT lah Ustaz, DYT. DYT boleh. DYM boleh, DYT pun boleh. Merujuk kepada huwa. Baik. DYT. Wal ithma wal bagya. Bagya. Ba satu, rin dua, ya tiga. Tanda mati. Tapi same tu Ustaz. Ada alif lam. Ada alif lam. Alhamdulillah ada yang berani membantah saya. Betul. Siapa tadi tu? Si Asia ke ajar apa ni nasihat? So dia ada. Tapi Ustaz, kalau tanda mati pun kira tanda Ustaz. Bukan baris, baria tu. Jangan bimbang. Kalau tengah-tengah tu dia ada tanda sukun. Dia freestyle dia mesti akan kalau tanda sukun itu bukan dia baris atas, bawah ataupun depan. Oh, okey. Bukan sukun. Baik. So al-baghi adalah isim sebab dia ada alif lam. Bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamuna wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum. Ada ke? Kalau ada beritahu. La yasakhiruna sa'atan. Jaa tu Ustaz. Perkataan jaa. Baik. Jim satu, alif satu, hamzah tiga. So perkataan tiga huruf awal dan akhir berbaris atas. Maka ini adalah fi'il. Ia telah datang. Tahu sampai situ, cantik, cukup dah. Ekstranya kita tahu dalam tu ada domir yang melekat ataupun domir yang tersembunyi yang merujuk kepada huwa. Ya. Baik. Contoh lain surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat ke-48. Surah 8 ayat ke-48. Baik. Qala Allah Ta'ala wa id zayyana. Baik, 1, 2, 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. Maka zayyana ini adalah fi'il madhi. Lahumus syaitanu
a'malahum wa qala la Waqala tak boleh Ustaz. Waqala. Boleh ke tak boleh? Saya yang tanya betulnya. Waw tu Kata, maka berkata. Baik, 1, 2, 3. Kola. Kola. Awal dan Kola. akhir Dia berbaris kola je. atas. Maka ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Ni banyak jumpa ni. So ingat je. Qala. Oh tahu dah fi'il madhi. 3 huruf. Pertama dan akhir baris atas. La ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Jarul. Oh, mati pula. Mati. Dia Dia patutnya baris depan ni. Tanwin baris depan. Jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atan. Falamma tak boleh Ustaz. Dah kasar. Yang telah baik. Falamma tadi. Kita tengok kalau falamma. Fa 1. Lam 2. Mim 3. Ada alif lagi. Alif tu ada 4. So kita hold dulu ni. Dah kasar. Pun kita tahu fa tu boleh potong tak? Boleh. Boleh. Kan? Dia marker aja. Lama tu ketika. Dah kasar. Lama tak boleh Ustaz ya? So lama tu sebab huruf akhir alif huruf akhir tak ada baris. Tak ada baris. Alif tu tak ada baris. Dia lama sahaja. Lama. Huruf akhir tu tak ada baris. Okey. Taruh tu? Tara'atil lah. Ni satu perkataan. Tara'atil. Itu 1, 2, 3, 4. Ni lebih lah. Perkataan lebih kita hold dulu. Baris bawah pula tu. Ni baris bawah. Nakasar. Ni baris bawah. Kan? Dari bawah tak boleh. Nakasar. Nakasah. Nun 1, kaf 2, sad 3, huruf awal dan akhir berbaris baris atas. Maka nakasah dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Ala akibaihi wa qala. Qala. 1, 2, 3 sama macam atas. Qala. Inni bari'um minkum. Inni ara ma la tarawna. Baik, ara ni pun kita nampak dia 3 huruf kan, tapi sebab huruf yang akhir ini dia dikira alif. Dia tak ada baris yang jelas, tak ada depan, atas, bawah ataupun depan. Dia bukan mati Ustaz. Dia bukan. Maknanya dia sedang. Aku nampak je. Maknanya bukan telah nampak. So bila tak ada kita hold dulu, tak apa. Kita hold sahaja dulu, tak pasti. Kita hold dulu. Ma la tarawna inni akhafullaha wallahu syadidul iqab. Tak ada. Baik. Terusnya surah Al-Anfal juga ayat 66 hingga ayat 68. Hafafa. Baik, mula tu kan nampak dah hafafa. Baik. Al-ana khaffafa. 1, 2, 3 huruf awal dan akhir baris atas. Ini adalah fi'il madhi. Ankum. Alima. Ain 1, lam 2, mim 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. Alima. Ini adalah fi'il madhi. Sebentar. Fi'il madhi. Baik. Anna fiikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Biar panjang kita. Wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfaini bi'idnillahi wallahu ma'as sabirin. Ma kana kana. Telah dia. Kana kaf 1, alif 2, nun 3, huruf awal dan akhir baris atas. Kana. Maka ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Kita ambil dulu adalah fi'il madhi. Ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradad dunya. Wallahu yuridu akhirah. Wallahu azizun hakim. Ada ke? Arada tu Ustaz? Arada. Maknanya dia perhiasan. Tapi harta benda mana dia tak telah pun. 2, 3. Baik. Arada. Baik. Terjemahan dia adalah
Maknanya dia adalah perhiasan. Bentuk perkataan dia sama. So bila ada kekeliruan kita buat saja dulu. Baik. Laula kitabun minallahi sabaqa. Sin 1, ba 2, qaf 3, huruf awal dan akhir baris atas. Okay, ini adalah fi'il Madi. Lamassakum fima akhadtum azabun azimun. Baik. Surah 25 ayat 3534. Wa huwal ladzi Maraja. Perkataan maraja. Satu, ra 2, jim 3, perkataan 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. Maka ini adalah fi'il madi. Hadza azbun furatun wa hadza milhun ujajun. Wa ja'ala baina jim 1, ain 2, lam 3, ja'ala. Perkataan 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. Ja'ala ialah fi'il madi. Barzakhan wa hijran mahjura. Wa huwa khalaqa. Wa huwa 3 huruf. Boleh. Khalaqa. Wa huwa boleh terima tak? Tak boleh, kenapa? Dan dia. Wa tu boleh potong. Dia. Wa potong wa hu laina. Wa tu dan. Wa tu dah dia. Khalaqa. Kha 1, lam 2, qaf 3. Perkataan 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. Ahlan. Minal ma'i basyaran faja'alahu. Ja'ala. Fa tu potong, hu tu potong. Faja'alahu. Okey, fa boleh potong. Lagi ada potong, hu tu potong. Jangan sikit. Kawan lain nak tengok tu. So tinggal ja'ala. So faja'alahu. Dia boleh datang dalam bentuk macam ni. Kalau perasan, alhamdulillah. Tak perasan, tidak ada masalah. So dia memang mengelirukan sikit. Kalau perasan alhamdulillah. Kalau dah biasa fa tu tambahan boleh potong. Ja'ala jadikan kan maksudnya. Fa tu maka jadikan. So ja'ala dia sama dengan yang atas ni sama. Ja'ala tadi juga. Baik. Nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Tak ada. Kana. Wa tu dan ni kita dah potong. Tinggal kana. Ada 3 tu. 3 lah. 3. Awal dan akhir baris. Rabbuka Ustaz. Telah adakan. Rabbuka. Rabbuka macam mana? Ra atas, kaf atas. So ada perkataan boleh potong ke dalam tu? Tak ada. Rabbu tu potong kaf. Boleh Ada 2 tu. Jadi Rabb lah. So tinggal Rabb sahaja. Tuhan awak. Tuhan. So Rabb. Ka tu mu, kamu. Fa tadi apa makna dia? Fa. Maka. Tadi yang atas dia. Maka Maka. Oh tu dia. Al-Maidah ayat 69. 69. Surah apa Ustaz? Al-Maidah. Maidah surah kelima ayat 69. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabil wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila 1, 2, 3 huruf awal dan akhir berbaris. Baik. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanuna. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim. Bani tak boleh Ustaz. Bani. Oh, kalau potong bah kan. Bani boleh ke tak? Bani macam kau pun je. Ini baris dia ni panjang. Dia tak ada baris yang tetap. Tak ada. Rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaktuluna. Tak ada. So siapa yang perasan okey tak apa. Tidak ada masalah. Tak ada. Sebab apa? Sebab bila kita nak cari dalam Quran, kita selesaikan dulu bahagian isim. Lepas tu baru kita tengok tanda untuk fi'il.
So bila kita jumpa domir di hujung kita jumpa domir, kita potong sesiap. Kadang-kadang domir tu dia mengganggu konsentrasi kita untuk nak cam perkataan. So nampak domir potong dulu. Nampak anfusuhum, potong sesiap hum tu supaya dia tak ganggu kita. Kan? Tenang, potong je semua sesiap. Ilaihim, potong dulu him sesiap supaya dia tidak ganggu kita. So ja'ahum, kita potong hum tu tinggallah ja'a. So ja'a 1, 2, 3, huruf awal dan akhir berbaris atas. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taba alaihim thumma taba Allahu alaihim thumma amu wa sammu katsirun minhum. Ada? Tak ada. Tak ada. Ada? Tabah tu tak boleh. Taba. Boleh ke tak boleh taba? Ta alif ba. Taubat. Iya, Taba. Ta 1 alif 2 atas. ba 3. Huruf awal dan akhir berbaris baris atas. Kata taba ini adalah fi'il madhi. Kafara. Baik, laqad kafara allazi kafara. 1, 2, 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. Maka kafara ia adalah fi'il madhi. Qalu innallaha huwal masih ibn Maryam wa qala al-masih qala 1, 2, 3 cantik nak kita cakap huruf awal dan akhir berbaris atas. Qala ini adalah fi'il madhi. Qalu tu ustaz. Qalu tak dari depan. Qalu dia bagi depan, kita tak sampai. Qalu bagi depan. Dia mesti bagi atas. Ya bani Israila u'budu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi harrama awal dan akhir berbaris atas. Ma'wa. So ma'wa. So tinggal ma'wa ada satu. Ada alif lah. Dalil pula ujung tu Allah. Dia tak, dia bukan. Sakit. Bukan. Macam isim aja. Macam isim. Wa ma lizzalimina min ansar. Ada? Tidak ada. Ada. Baik. Kafara. Dah 12 lebih. 12-17 dah. Baik, satu saja domir. Satu saja fi'il madhi yang masuk pada huwa. Baik. Sebenarnya bila kita dah start masuk fi'il ni, kita tahu tanda dia. So dengan kita tahu tanda dia sebenarnya kan, nanti bila kita nak bercakap dalam bahasa Arab, kita dah boleh guna dah tanda tersebut bila kita nak bercakap. Sebab tanda tu senang je dimasukkan pada semua perkataan. Sorry. Itu ustaz tu. Bawa balik sekolah. Okey. Baik. Faham tak apa saya cakap ni? Tak faham. Baik, saya tunjukkan contoh. Okey, baik, kita dah tahu fi'il madhi bila dimasuk pada huwa, dia akan jadi apa? Perkataan 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. Baik. So saya ada letakkan latihan ni sebenarnya kan. So bila kita jumpa dalam Quran ataupun kita nak guna untuk nak bersembang, nak bercakap, berkomunikasi, inilah juga tanda yang digunakan. Kan? Contoh kalau kita nak bercakap dengan seorang ataupun nak cerita tentang benda yang terjadi, so kita guna tanda yang sama. Kalau nak dalam bahasa Arab komunikasi, tanda yang sama. Contoh kita dengar orang cakap perkataan qara'a atau kita baca. Kan? Ataupun orang tanya kita kan, dia dah baca ke belum? Kita pun kata qara'a. Maksudnya apa? Telah membaca ODE ataupun dia dah baca. Kan? Sebab kita tahu tanda dia apa? Perkataan 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. Ni nanti kalau kata orang nak guna untuk tanda-tanda ni semua memang tanda yang sama kalau nak guna untuk nak bersembang
Guna Arab mesti sama. Baik. Apa itu nanti kemudian kita akan ambil insya-Allah. Baik, hari ini satu saja sebab apa? Satu. Tapi very interesting. Sebab permulaan. Kalau bagi beberapa nanti yang susahnya sebab apa kita nak hadam bahagian tanda tu. Dia agak mencabar sikit. Nak hadam bahagian tanda tu. Baik, hari ini satu saja fi'il madhi. Fi'il madhi tu apa? Dia adalah past tense. Past tense. Past tense. Baik, maka kata kerja ataupun fi'il madhi ini kita nak masukkan pada 8 domir. Dan domir yang pertama ialah huwa yang merujuk kepada dia seorang maskulin. Maka bila fi'il madhi masuk dengan huwa, apakah tanda dia? Tanda dia perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir berbaris atas. Perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir berbaris atas. Tahu sampai situ? Cukup dah. Dan kita tahu ekstra, kita tahu dia punya terjemahan. Dalam terjemahan mesti ada perkataan telah, oleh, dia. Itu ekstra lah untuk kita tahu. Yang penting tanda, yang penting adalah tanda. Baik, boleh nanti kongsikan, boleh cari nanti, mungkin 3 lah, sikit je lah, 3 je lah. 3 sahaja fi'il madhi yang merujuk kepada huwa, 3 sahaja, tak banyak. Dan kalau boleh carilah selain daripada qala, kan qala memang banyaklah, carilah. Tak dengar pula. Qala ko. Cari selain daripada qala. Dalam awal-awal Al-Baqarah pun banyak ada. Dalam surah Al-Baqarah bahagian awal ada banyak, insya-Allah. Baik, ada soalan sebelum kita tutup? Rasa senang je ini. Saya tak masuk Ustaz cakap tadi fi'il madhi yang dalamnya ada huwa tu. Baik. Maknanya ada fi'il madhi yang ada perkataan lain Ustaz. Betul. Sebab nanti semua ni nanti kita akan domir dia madhi asal dinisbahkan kepada huwa. Tak, sebab fi'il madhi ni past tense. Past tense kan. Tapi kita bila dia 3 ayat tu memang dia untuk khususkan huwa. Dia asas dia lah huwa. Bila kita macam kita makan akala, tapi bila dah masuk ke orang lain macam akal tu, saya sudah makan. Tu saya, domir saya, bukan huwa, bukan dia. Domir saya pula. Dia kan bertukar. Kalau biasa dia akala je lah, tu memang akala tu khusus untuk huwa punya. Ini tadi kita baru ambil fa'ala. Baik. So kita kata dalam fa'ala ini perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir baris atas, dan dalam ni ada domir yang melekat ataupun domir yang tersembunyi merujuk kepada huwa. Baik, kenapa kita kata macam tu? Sebab nanti perkataan yang sama juga fa'ala tu kita akan masukkan pada hum, kita akan masukkan pada hiya, pada anta, antum, anti. So nanti dia akan beri tanda yang berbeza. Tanda yang berbeza. So, tanda tu nanti Ustaz tunjukkan satu. Anak saya tu yang bawah tu. Saya tunjukkan sebelah dia lah, sebelah dia. Sebelah pun boleh lah. Kan contoh dia akan jadi fa'alu. Waw alif. So fa'alu. So tanda dia apa? Tanda dia waw alif. Waw alif. Boleh sukun di akhir perkataan. So kita tahu fa'alu ini waw alif di akhir perkataan. Dalam ni ada domir yang dekat yang merujuk kepada hum. Itu yang tadi ada walaupun dekat saya tanya tadi dia punya hujung baris depan. Ya. Walaupun dekat sini dia tak tulis hum fa'alu, dia tak tulis. Tapi kita tahu dalam ni ada domir yang merujuk ada domir hum. Okey. So yang asal dia, yang basic dia fa'ala ni lah, dia memang. So asas dia dalam bentuk begini. Nanti setiap domir ni dia akan ada tanda masing-masing. Cumanya dalam tanda tu dia merujuk kepada dalam tu ada katakan dia siapa yang buat, dia akan merujuk siapa yang buat. Seorang buat ke, ramai buat ke, maskulin yang buat. Tu yang Haji Syekh kata tu kena ingat DYM tu, domir yang melekat tu. Domir yang melekat ataupun domir yang tersembunyi memang dia. Sebab domir tu dia ada dalam tu melekat tapi dia tersembunyi, kita tak nampak dia. Yang tu tersembunyi. Tapi kita boleh tahu dengan kita melihat pada tanda dia. Pada tanda dia. Ustaz. Ya, saya. Domir dengan DYT huwa ni, dia ada lebih daripada 3 huruf kan Ustaz? Atau Ustaz nak kira IV kemudian?
Betul. Untuk permulaan kita ambil 3 huruf dahulu. Kita ambil 3 huruf dahulu. Dia ada lebih. Sakit tu, yang lebih tu sakit. Dia ada yang lain-lain. Ada lebih 3, 4, 5, 6 dia ada. Tapi kita ambil 3 sahaja dahulu. Nanti pening. Pening. Sebab